مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sidang hadirin mukminin, malam ni kita sambung Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushdi. Masalah yang keenam, najis-najis yang dimaafkan. Apakah najis-najis yang dimaafkan dan kenapa para ulama berbeza pendapat tentang kategori najis yang dimaafkan? Para ulama berbeza pendapat tentang najis yang dimaafkan menjadi 3 pendapat. Ada 3 kumpulan pendapat yang berbeza berkenaan dengan isu najis yang dimaafkan. Imam Ibn Rushdi kata yang pertamanya ialah sebahagian ulama berpendapat bahawa sedikit ataupun banyak sama sahaja. Dia kata najis ni sikit ke banyak sama. Dan dia kata di antara ulama yang berpegang kepada pendapat ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa najis yang sedikit adalah dimaafkan. Ini yang kita biasa dengar lah. Najis yang sedikit, kalau dia sedikit itu dimaafkan. Mereka memberikan batasan sedikit dengan ukuran sebesar dirham baul. Dan di antara yang memegang pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah. Kalau kita ni, kita kata macam duit 5 sen, macam duit 5 sen. Baik. Dan dia kata selain daripada Imam Abu Hanifah ada satu lagi pendapat, tapi pendapat ni ganjil, iaitu Muhammad bin Hasan. Yang mana kata Muhammad bin Hasan dalam pendapat yang dianggap dihukum sebagai syadz, jikalau najis mengenai 1/4 pakaian ataupun kurang, maka baju tersebut boleh dipakai untuk menunaikan solat. Tuan-tuan perasan tak kenapa dia kata syadz? Pendapat tu ganjil. Sebab dia kata kalau yang dikatakan syadz tu dia ada sebab. Sebabnya kalau kena dekat baju dan bahagian yang kena tu tak sampai separuh, dia suku je 1/4 ke bawah. Dia kata kalau 1/4 ataupun kurang suku daripada pakaian kita tu kena najis, maka dia kata yang tu boleh pakai untuk sembahyang. Jadi yang kata sikit tu banyak. Kalau kita lah 1/4 tu kan bukannya sikit, banyak. Jadi itu contoh yang kita sebut. Dan kenapa pendapat ni disebut pendapat yang ganjil, kan? Pendapat yang ganjil. Pendapat yang ganjil ni tuan-tuan lazimnya kita tak pakailah. Kalau tuan-tuan mengaji fiqh, terutamanya kita belajar macam malam ni, kita belajar comparative fiqh, fiqh perbandingan. Kalau kita dengar istilah syadz, pendapat yang ganjil, yang tu lazimnya kita tak pakai. Cuma kita sebutlah sebagai amanah ilmu supaya tuan-tuan tahu apa dia perbahasan yang ada di kalangan para ulama, sampai tahap banyak dengan sikit tu pun mereka boleh berbeza pendapat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak ada nas yang qat'i dan sarih. Yang sarih pun tak ada, yang qat'i pun tak ada, berkenaan dengan setakat mana yang dikatakan najis itu sedikit. Nanti sekali lagi kita cerita kenapa adanya istilah sedikit ini dalam fiqh. Yang ketiga, pendapat yang ketiga ialah pendapat yang mengatakan najis yang sedikit atau banyak adalah dimaafkan kecuali darah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik kata
najis sikit atau banyak dimaafkan. Tadi kita tengok apa dia, kecuali darah, dia kata. Dan ini pendapat Imam Malik. Manakala darah haid, ada dua pendapat daripadanya. Yang masyhurnya ialah sama je, darah haid ataupun darah lain. Baik, itu secara ringkas untuk pengetahuan tuan-tuan. Baik, apa dia sebab perbezaan pendapat? Kita tengok perbezaan mereka, yakni perbezaan para fuqaha dalam memahami qiyas. Nak faham yang kata sikit tu, najis sedikit tu, apa dia? Itu yang menyebabkan berlaku perbezaan pendapat. Sebabnya ialah bila sikit, bila najis tu sikit, hukum dia bagi keringanan kepada kita. Sebab apa hukum bagi keringanan? Sebab agama kita tak mau penganut-penganut Islam ni, orang Islam kita ni jadi susah dengan sebab agama. Agama kita ni tuan-tuan mudah. Dia bukannya membebankan kita, tapi nak ta'rif, kita nak define yang kata sikit tu macam mana. Maka contoh yang dibahaskan oleh para ulama yang kata sedikit itu dan yang diberi keringanan itu dengan sebab sedikit adalah contoh sebagaimana sisa najis bagi orang yang bersuci menggunakan batu, kerana apabila kita menggunakan batu pasti ada najis yang tertinggal ataupun yang tersisa pada bahagian kemaluan kita. Saya rasa orang Perlis tak pernah guna batu rasanya. Mungkin kalau ada pun adalah dalam 1,000-2,000 orang adalah seorang dua, kan. Tapi hak banyak-banyak ramai-ramai kita ni tuan-tuan, hak biasanya tisu lah, kan. Tisu tu biasa. Tapi hak guna batu ni rasa payah nak jumpa lah zaman kita lah, kan. Zaman kita lah. Tengok bangun daripada kedai makan, nak pergi mana? Cari batu Ustaz. Cari batu, kutip 3 batu. Ingatkan nak pergi melontar jamrah. Melontar jamrah apa, dia perlih, kan. Rupa-rupanya nak pergi qada hajat. Maka tuan-tuan boleh bayangkan, kita orang Melayu ni, di belah negara kita ni tuan-tuan, kita tak biasa guna batu. Tapi tuan-tuan boleh bayanglah macam mana pada kemaluan depan ke, kemaluan belakang ke, kalau tuan-tuan guna batu, dia bersih sangat ke macam kita guna air? Adakah dia boleh menyamai sebagaimana kita basuh guna air? Jawapannya tidak. Kita bersuci dengan menggunakan batu ni tuan-tuan, dia tak sama dengan menggunakan air. Sebab tu air lebih afdal. Ada air tapi kita nak guna batu, boleh tak? Boleh. Air banyak saja nak guna batu, boleh. Maka bila kita guna batu, sudah pasti saki baki najis itu dia tidak habis 100% sebagaimana kita basuh guna air. Dan hak yang tertinggal sedikit itu dihukum sebagai sangat sedikit, sehingga dia masuk dalam kategori dimaafkan. Kita nampak tak? Jadi dekat situlah Imam Ibn Rushdi kata, kenapa timbulnya isu najis yang sedikit, dan sedikit tu banyak mana yang dihukum sebagai pada kategori dimaafkan. Jadi tuan-tuan tak payahlah nak ambil cermin, nak belek punggung ke apa ke, nak tengok ada kedak lagi, dah guna batu nak bersih macam mana? Agama bagi rukhsah, agama bagi kemudahan, kelonggaran. Tuan-tuan tak payah ambil handphone pergi ambil gambar video ke apa ke, tak payah. Pasal apa? Sebab agama tak bebankan kita sampai tahap tu. Hak saki baki, hak sikit-sikit yang ada, sama ada kemaluan depan ke kemaluan belakang ke, itu dihukum sebagai dimaafkan sebab ianya terlalu sedikit. Tuan-tuan buat tak? Itu yang dikatakan rukhsah dalam agama. Baik, rukhsah ni tuan-tuan satu perkara yang ulama bincang, dan kita hari itu pun kita ada cerita sedikit berkenaan dengan rukhsah. Apa dia yang dikatakan rukhsah dalam
kitab Taysir Ilmi Usul Fiqh oleh Syekh Abdullah bin Yusuf. Dia kata apa? Dia kata rukhsah, dia kata dari segi bahasanya maksud dia ringan dan mudah. Agama ni nak bagi keringanan kepada kita dan nak bagi kemudahan kepada kita. Kita tak payah nak bebankan teruk-teruk diri kita. Fil istilah, dari segi istilahnya apa dia rukhsah? Iaitu sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan keadaan di luar sifat asalnya kerana adanya keuzuran. Itu rukhsah. Benda atau perkara yang disyariatkan. Sebab apa? Sebab disyariatkan sebab kita ada satu keadaan, kita ada satu situasi, dan situasi itu di luar daripada kebiasaan daripada sifat asalnya. Itu yang dipanggil sebagai rukhsah. Contoh apa dia? Contoh jamak sembahyang kerana keuzuran. Uzur apa? Keuzuran dari segi kita bermusafir ataupun kerana hujan. Itu contoh kita jamak sembahyang. Ada hajat, ada keperluan. Itu contoh rukhsah. Dan agama kita ni tuan-tuan, bukan setakat cerita pasal jamak ada rukhsah, cerita pasal ada rukhsah sehingga ada qasar sembahyang, tapi dalam bab uslub dakwah pun, dalam bab kita berdakwah kepada orang ramai pun adanya kelonggaran-kelonggaran tertentu dan adanya kaedah tertentu yang Nabi ajarkan kepada kita. Contoh, tuan-tuan sekalian, zaman Nabi dulu di Madinah, yang ramai orang di Madinah ni tuan-tuan adalah orang Yahudi. Dan Yahudi ni dia bukan setakat ramai, tapi mereka sangat kuat dari segi ekonominya, perniagaan mereka conquer, mereka kuasai, dan dari segi politiknya mereka sangat berpengaruh. Itu Yahudi. Tapi yang anehnya ataupun yang istimewanya tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi ni menjadi orang yang sangat disukai oleh orang-orang Yahudi akan doanya. Yahudi ni dia tak beriman kepada Nabi, tapi dia suka kepada Nabi. Hak ni kita kena belajar tuan-tuan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi boleh tackle orang Yahudi yang sangat kuat di Madinah sehingga orang Yahudi ni sangat suka dekat Nabi. Dan punyalah mereka ni suka kepada Nabi sampai tahap tuan-tuan dalam hadis Tirmizi, yang mana Al-Albani rahimahullahu ta'ala kata hadis ni sahih, At-Tirmizi kata hasan sahih. Hadis Abu Musa, fa'an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana al-yahudu yata'atasuna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahudi ni, puak-puak Yahudi ni tuan-tuan, dia orang ni suka sangat dengan doa Nabi, padahal mereka tidak mau ikut kepada agama yang Nabi bawa. Yahudi ni masih lagi kafir, mereka belum beriman, tapi mereka sangat suka kepada doa Nabi. Sampai tahap Abu Musa kata apa? Abu Musa kata sampai tahap Yahudi ni dia saja-saja pergi bersin depan Nabi. Saja-saja pergi bersin, bukan kata hidung pun, dia saja-saja pergi bersin, hacuk, dia hacuk depan Nabi. Pasal apa mereka sengaja pergi bersin walaupun tak gatal hidung pun? Sebab mereka nak doa daripada Nabi. Padahal mereka tak mau ikut Nabi, tapi mereka nak doa Nabi. Dan kalau kita bersin kan, hacuk, alhamdulillah, yarhamukallah. Lepas tu kita jawab yahdina wa yahdikumullah ataupun yahdini wa yahdikumullah. Dia nak yang tu, padahal mereka tidak beriman, tapi dia nak yarhamukumullah. Dia nak supaya Nabi
doakan supaya mereka dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Musa kata, dia tengok Yahudi ni pakat buat bersin depan Nabi. Dia expect bila dia bersin, Nabi akan kata yarhamukallah atau yarhamukumullah. Betul? Saya silap sebut, korang boleh sebut bless you. God bless you. Saya Alhamdulillah, apa kita jawab kan, kita doa. Saya ingat saya pergi rumah kawan saya, tuan-tuan. Kita biasa, kita berkawan, kawan-kawan kita banyak jadi mengaji kan. Biasa kita dengar ni bila alhamdulillah yarhamukallah kan, biasa kita dengar yang tu. Tapi sahabat-sahabat saya ni orang kaya di belah Kuala Lumpur apa semua. Tiba-tiba saya tak dengar yang yarhamukallah tu. Yang saya dengar bless you, God bless you. Ini canggih dah ni. Kan? Baik. Jadi yang tepatnya, yang untuk dapat pahala yang sempurna, kita ikut exactly doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita sebut God bless you ke bless you dan sebagainya, kita tidak dapat pahala yang sempurna sebab tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia expect Nabi sebut yarhamukumullah, doakan semua hak bersin-bersin ramai-ramai tu. Tiba-tiba Nabi tak doa yarhamukumullah, tapi Nabi doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nabi doa supaya mereka ini diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala memperbaiki Yahudi tadi keadaan mereka. Jadi ulama' tuan-tuan sekalian yang mensyaratkan hadis ni kata apa? Ni contoh nak tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana Nabi begitu dynamic sifatnya dari segi uslub dakwah. Kita dari segi fiqh pun tuan-tuan, kita tak boleh rigid, kita tak boleh jumud, kita tak boleh statik. Macam itulah dalam dakwah, kita tak boleh jumud, tak boleh statik, tak boleh beku. Dia kena bersifat dynamic dan dia kena ada keanjalan. Sebab situasi kita ni dia boleh berubah. Jadi bila Nabi kata macam tu, para ulama yang mensyaratkan hadis ni kata apa? Itu menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak boleh mendoakan dengan doa yang khusus untuk orang Islam kepada orang bukan Islam. Yang tu tak boleh. Contoh, bila orang bukan Islam mati, kita doa supaya dia masuk syurga Firdaus. Tak boleh lah. Walaupun niat kita bagus, niat kita kalau boleh semua manusia ni Islam ke kafir ke masuk syurga belaka, niat tu bagus lah. Tapi agama kita mengajar kepada kita yang mana tidak beriman, dia tak boleh masuk syurga. Jadi doa kita tu mesti menepati dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ada doa yang kita boleh doakan untuk orang bukan Islam. Contoh macam ni, iaitu supaya mereka diberi hidayah. Yang tu boleh. Bila orang bukan Islam mati, kita pun RIP, rest in peace. Tak boleh lah, rest in peace. Sebab itu hanya untuk orang Islam. Kita kata semoga Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sebagai contoh. Tak boleh, sebab itu khusus untuk orang Islam. Yang bukan Islam ni, kita doakan supaya dihilangkan kesedihan kepada keluarga-keluarga dia. Boleh? Semoga Allah Ta'ala ganti rezeki yang baik kepada mereka, bagi rezeki yang luas kepada mereka, supaya Allah Ta'ala hilangkan kesusahan mereka atas dunia. Boleh? Yang tu boleh, berpandukan kepada hadis ini. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa hidup kita atas dunia ni tuan-tuan, kita tak boleh terlalu jumud kan? Dia kena ada keanjalan, flexibility dan seumpama. Sama juga dengan apa yang berlaku sewaktu Nabi mula-mula sampai di Madinah. Kalau tuan-tuan tengok, Nabi mula-mula sampai di Madinah dalam keadaan Nabi baru sampai. Dan masa itu orang Yahudi ni, dia terlalu kuat pengaruh dia. Nabi buat apa? Nabi ni
Masa dia mula-mula sampai, Nabi telah ikut rentak orang-orang Yahudi. Nabi ikut rentak. Mula-mula Nabi ikut rentak orang-orang Yahudi. Contoh Nabi ikut rentak orang Yahudi apa dia, tuan-tuan? Iaitu Nabi sikat rambut ikut cara orang Yahudi masa mula-mula sekali sampai di Madinah. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya orang bukan Islam, khususnya orang Yahudi, lembut hatinya kepada Nabi. Sebab Nabi dengan mereka tidak jauh beza. Masa Nabi di Mekah, cara sikat rambut orang Mekah, orang musyrik Mekah, majoritinya ialah belah tengah kiri kanan. Ni siapa sini belah tengah kiri kanan ni? Ni geng musyrik Mekah. Gaya rambut musyrik Mekah. Dia belah, dia belah macam tu. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi nak ambil hati orang Yahudi. Apa Nabi buat? Nabi sikat rambut gaya orang Yahudi. Macam mana? Dia sikat ke depan. Sikat ke depan. Hari ni kalau anak-anak muda kita, tuan-tuan, dia tarik jambul. Dia tarik. Dia angkat helmet, letak helmet, tengok kat cermin side mirror motor tu, dia tarik. Dia tarik lagi rambut ke depan. Tapi bukan dia nak buat jambul tu. Tapi Nabi ni dia sikat ke arah depan, ikut cara Yahudi. Tapi apabila Yahudi banyak membantah orang Islam, bila orang Yahudi banyak memusuhi orang Islam, barulah Nabi mengajar kepada kita tentang jati diri orang mukmin. Kita mesti ada identiti kita sendiri. Sewaktu musuh mempertingkatkan perseteruan mereka dengan kita, itu cara dia. Kita jangan mengalah sepanjang masa, jangan ikut musuh sepanjang masa, kita jangan meletakkan jurang sepanjang masa. Dia kena ada flexibility, dia kena ada keanjalan. Ada masa kita rapat dengan dia, ada masa kita sama dengan dia, ada masa kita mesti berbeza dengan dia. Ini contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, agama mengajar kepada kita adanya rukhsah. Sebab apa? Sebab apa adanya rukhsah? Sebab, tuan-tuan sekalian, manusia ni dia ada sifat lemah. Itu manusia, dia lemah. Kalau kita tak jaga diri kita, maka kita akan binasa. Saya hari ni kurang sihat, pergi farmasi. Dekat farmasi tu, kat luar pintu tu, dia letak satu signboard. Dia letak untuk orang yang tertekan perasaan. Apa dia yang dia perlu buat? Tuan-tuan tengok dalam media, kalau cerita bunuh diri, kat bawah tu mesti ada nombor telefon. So siapa yang ada masalah mental, ada mental issue apa semua, hubungin nombor sekian-sekian. Sebab apa? Kerana manusia ni dia lemah. Bila kita sentiasa tertekan, banyak trauma dalam kehidupan kita. Dari kecil kita ada macam-macam trauma, macam-macam penderitaan yang kita alami. Kita tak dapat bertahan, tuan-tuan. Kita tak dapat bertahan. Sebab tu bila saya buat usrah dengan anak-anak saya bagi tahu, kesihatan fizikal penting untuk menjaga mental kita. Kesihatan mental juga penting untuk jaga fizikal kita. Tuan-tuan serabut makan nasi pun tak lalu. Kecuali seorang kawan saya lah. Dia keadaan macam mana pun dia tambah nasi. Kan? Tapi biasanya kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita serabut ada banyak masalah, tak lalu. Benda biasa kita makan pun kita tak nak makan. Itu contoh nak cerita pada tuan, betapa lemahnya kita. Sebab tu kita boleh tengok berapa ramai dah orang Melayu yang bunuh diri. Sebab kita lemah. Masa kecil ayah buat zalim, mak buat zalim. Tu dalam media. Ayah rogol anak, saya tak boleh nak bayang. Macam-macam benda yang berlaku dalam hidup dia. Saya pernah cerita rasanya kepada tuan-tuan. Masa dia kecil, dia dikasari oleh ayah dia. Satu hamba Allah ni, perempuan, cikgu.
Tapi bukanlah diserang secara seksual, tapi dipukul dengan teruk. Bila dia kahwin, dapat suami yang menzalimi dia pula. Berterusan penderitaan dia. Jadi manusia ni boleh bertahan ke tuan-tuan? Tak boleh. Manusia ni sifat dia lemah. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya kita jangan buat diri kita ni sampai tahap akhirnya kita ini rosak ataupun binasa dengan sebab tangan kita sendiri. Jadi bila kita dalam keadaan lemah, agama tidak membebankan kita di luar daripada kemampuan kita. Baik, itu yang pertama kan. Contoh apa dia? Contoh orang perempuan. Orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Tak wajib. Orang perempuan tidak diwajibkan berjihad secara umumnya. Tak wajib berjihad. Yang wajib berjihad pergi perang ni orang lelaki. Orang perempuan tak wajib cari nafkah. Yang wajib cari nafkah ni suami. Ustaz, saya lain. Lain tu cerita lain. Yang kita nak cerita ni hukum asal tu. Hukum asal, kewajipan tu atas suami. Jadi itu contoh bagaimana bila hamba Allah Ta'ala tu lemah, maka agama tidak bebankan dia. Jadi kita tak boleh paksa orang perempuan untuk bekerja, tapi kita boleh paksa orang lelaki bekerja. Soal orang perempuan dia sendiri nak bekerja, fadal, silakan. Tapi kalau orang lelaki dia tak mau bekerja, kita boleh paksa dia. Kita ada anak lelaki sebagai contoh, dia malas, dia nak tidur je, kita boleh paksa. Baik, itu beza antara lelaki dan perempuan. Kemudian dengan sebab sakit, bila kita sakit, maka kita boleh sembahyang sambil duduk. Itu contoh rusah, dan banyaklah contoh-contoh yang lain. Baik. Seterusnya tuan-tuan, masalah yang ketujuh. Masalah yang ketujuh iaitu berkenaan dengan air mani, sperma. Para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan sperma ataupun air mani, apakah najis ataupun tidak. Sekelompok ulama antaranya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat sperma adalah najis. Abu Hanifah dan Imam Malik, dia kata najis. Yang lain, contohnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Daud Al-Zahiri, kata sperma ni suci. Baik, kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana kesukaran di dalam memahami salah satunya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, kuntu aghsilu thawba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mani. Aisyah kata, aku pernah cuci pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ada kena air mani. Lalu baginda keluar untuk solat, dan sungguh pada baju ataupun pakaian Nabi itu terdapat bekas-bekas air mani. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Jadi nak kata air mani ni najis, Aisyah kata dia cuci baju Nabi dan kesan air mani tu ada masa Nabi pakai baju tu dan pergi sembahyang. Jadi ini antara perkara yang menjadi kemusykilan. Contohnya dalam riwayat yang lain, dia kata, aku mengikis air mani itu dari pakaian Rasulullah, lalu baginda melakukan solat dengannya. Yang ini dalam Sahih Muslim. Dia kikis. Bila kikis makna dia apa tuan-tuan? Maknanya dia bukannya basuh sampai hilang kesan tu. Dia kikis, ada tak kesan? Ada. Bila ada kesan air mani pada pakaian Nabi dan Nabi semayang dengan pakaian itu, maka sebahagian ulama termasuk Imam Syafi'i kata itu dalil yang menunjukkan bahawa sperma itu air mani itu suci. Baik. Manakala pendapat yang selain daripada itu mengatakan bahawa ianya najis. Kenapa najis? Kerana Aisyah cuci.
dan kesan-kesan itu termasuk dalam najis yang dimaafkan. Itu contoh pertembungan pendapat di kalangan para ulama. Baik, bila kita bercakap tentang air mani ni tuan-tuan, dalam masyarakat kita dia ada satu praktis macam amalan lah, setengah-setengah daripada kita yang mengamalkan oral sex. Dan yang ini pun saya percaya saya pernah sebut sepintas lalu sebelum ini berkenaan dengan hal ini. Saya nak baca sedikitlah fatwa kepada tuan-tuan. Bagi sesiapa yang antara suami isteri melakukan oral sex, dia kena fikir berkenaan dengan fatwa ini. Pengalaman saya bila mengendalikan kes rumah tangga ni tuan-tuan, banyak benda-benda yang kita rasa tak sepatutnya suami buat, tapi suami buat. Contohnya meliwat isteri, kan? Meliwat isteri, kalau isteri rela tu satu hal, ni isteri tak rela. Dia menjadi tabiat dia daripada zaman muda sampai tua. Dia tak boleh tinggal tabiat tu, meliwat isteri dia. Baik, jadi malam ni kita tengok fatwa berkenaan dengan hukum oral sex. Tapi benda ni benda khilaf, memang ulama berbeza pendapat. Nanti tuan-tuan jangan kata pula, tak apa ustaz saya nak pakai hak kata boleh. Tujuan saya cerita ni supaya tuan-tuan timbang. Kita mengaji ni bukan kata kita nak bertegas dengan pendapat kita. Tujuan kita mengaji ni supaya kita ada ruang untuk menimbang ilmu-ilmu baru. Kod-kod pegangan kita sebelum ni silap. Kita sentiasa nak cari kebenaran dalam hidup kita. Sebelum kita mati, sebelum kita tutup mata tuan-tuan menghadap Allah Ta'ala, kalau boleh hak mana hak kita silap, kita nak baiki. Itu tujuan kita mengaji. Jangan duk bertegas, berkeras, taksub kepada pendapat sendiri. Jadi sebahagian ulama, benda ni khilaf tapi saya nak sebut, sebahagian ulama berhujah menyatakan bahawa oral sex ni haram, dilarang dan haram, berdosa. Atas alasan apa? Atas alasan nombor 1 surah Baqarah ayat 222, iaitu Allah Ta'ala kata, maka setubuhilah mereka di tempat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Isu dia sekarang ni, yang Allah Ta'ala perintahkan itu di mana? Vagina ataupun belakang? Vagina, bukannya belakang. Maka ini dalil yang pertama, yang diperintahkan adalah pada vagina dan bukannya pada mulut. Jadi itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kenapa sebahagian ulama kata haram perbuatan ini? Mereka mengatakan kerana itu tasyabbuh orang bukan Islam. Tasyabbuh. Yang duk suka tunjuk oral sex, duk suka cerita pasal oral sex, menikmati oral sex, tuan-tuan, orang bukan Islam. Dia tidak menjadi satu benda yang diamalkan oleh orang Islam. Orang Islam amalkan itu sebab mereka terikut-ikut, mereka meniru dengan sebab menonton bahan-bahan porno ataupun lucah. Bukan sebab nikmat sangat pun, tapi sebab terikut-ikut, rasa nak tahu dan seumpamanya. Sedangkan perbuatan itu adalah termasuk tasyabbuh. Tasyabbuh dengan siapa? Menyerupai siapa? Menyerupai orang bukan Islam. Maka hukum dia haram. Yang ketiganya, ulama yang kata haram ni mereka kata sebab mulut ni tempat mulia. Mulut tempat mulia. Dengan mulut kita zikir, dengan mulut kita baca Quran. Sedangkan kemaluan, tak kiralah kemaluan lelaki ke kemaluan perempuan ke, itu bukan tempat mulia. Tak ada orang yang waras yang akan kata kemaluan tu, private parts itu tempat mulia. Tak ada. Itu bukan tempat mulia. Itu tempat jijik, tempat kotor, tempat najis. Maka mulut dengan tempat najis tidak sesuai. Itu yang ketiga. Tuan-tuan balik fikirlah. Nanti kalau suami ke isteri kata, bang saya tak mau dah bang, tu baguslah. ada pertimbangan. Kena timbang. Benda-benda yang tak elok kita jangan buat. Baik. Lepas tu,
dari segi fitrah pun perbuatan ini adalah perbuatan yang menjijikkan dan tidak akan dilakukan oleh orang yang sihat akal fikiran dia. Siapa yang waras, fitrah dia bersih, akal dia sihat, dia tak tergamak nak buat benda-benda yang jijik macam ni. Dan antara ulama, saya dah kata tadi tuan-tuan, yang ini bukannya ijma', memang ada khilaf. Cuma saya sebut beberapa pendapat ulama yang tidak bersetuju, yang kata haram benda ni. Siapa dia? Itu antaranya Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bin Bas, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, Syekh dan banyak lagi lah ulama-ulama lain. Itu antara nama-nama yang saya boleh sebut. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena cek balik apa yang kita lakukan supaya ianya tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang saya pernah cerita sebelum ini kepada tuan-tuan, amalan minum air mani, melakukan benda-benda yang kita sebut sebagai oral sex tadi, dia satu perbuatan. Dari segi kesihatan pun, dalam kuliah kita yang lalu kita pernah sebut berkenaan dengan apa yang diberi amaran oleh Kementerian Kesihatan luar negara, contohnya NHS. NHS ini dia macam Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Kalau di UK kita panggil NHS. Dia kata orang yang suka melakukan oral sex, dia mempunyai risiko untuk menyebarkan ataupun untuk mendapat penyakit kelamin. Siapa yang buat oral sex, sama ada dia yang buat ataupun dia dibuat, dua-dua tu ada risiko. Dan risiko ini semakin meningkat kalau pada kulit kita itu ada luka. Contohnya mulut kita ni ada luka, ataupun pada kemaluan tu ada luka, maka jangkitan itu, risiko untuk jangkitan itu lebih besar. Maka dengan sebab itu adalah lebih baik kita mengelak daripada melakukan perkara-perkara seperti ini. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan baca, menarik juga saya baca website NHS ini, dia kata avoid brushing your teeth or using dental floss before oral sex. Dia kata elakkan daripada gosok gigi ataupun guna tali yang floss tu kan, untuk kita keluarkan saki-baki makanan di celah gigi itu sebelum melakukan oral sex. Sebab apa dia kata? Sebab dia boleh menyebabkan gam ni gusi. Gusi ni berdarah. Bila berdarah, dia akan meningkatkan risiko kita dapat jangkitan. Dan penyakit ni banyaklah disebut kepada kita, penyakit-penyakit yang melibatkan kemaluan, termasuk HIV, syphilis, hepatitis A, B dan C dan sebagainya. Banyak penyakit. Jadi agama kita ni tuan-tuan sekalian sebenarnya dah elok untuk kita amalkan supaya kita terselamat daripada menerima perkara-perkara yang akan memudaratkan kesihatan kita. Baik. Seterusnya, kenapa mereka berbeza pendapat? Mereka berbeza pendapat adalah disebabkan oleh kemusykilan yang ada pada hadis Aisyah yang kita baca tadi. Kumpulan ulama yang menggabungkan pelbagai athar dan memahami bahawa basuhan tersebut hanya mengandungi makna membersihkan, lalu mengikis dijadikan dalil sucinya sperma ataupun air mani, dengan sebab mengikis itu tidak boleh mensucikan najis, dan mengkiaskannya kepada benda suci yang keluar dari badan seperti air susu. Jadi mereka berhujjah dengan hujjah tersebut, dan mereka mengatakan bahawa air mani itu tidak najis. Sebab bila kikis tadi, kesan-kesan air mani tadi masih ada pada pakaian. Manakala kelompok yang kedua yang mentarjihkan dan memilih hadis membasuh air mani berbanding hadis mengikis air mani, mereka kata apa? Mereka memahami bahawa air mani itu adalah najis, ditambah dengan dalil bahawa air mani itu lebih menyerupai hadas,
dan mereka berpendapat bahawa sperma ataupun air mani itu adalah najis. Baik, kemudian para ulama juga berbeza pendapat berkenaan dengan tempat yang mesti dibersihkan. Bila tuan-tuan, sebagai contoh, tuan-tuan kencing, buang air kecil. Bila tuan-tuan buang air kecil, kita orang lelaki lah contoh, kita orang lelaki, kita nak basuh setakat mana? Kita nak basuh air kencing itu pada hujung kemaluan, tempat di mana keluarnya air kencing itu, atau kita basuh keseluruhan kemaluan kita? Maka Imam Ibn Rushdi dibawakan kepada kita dua pendapat di kalangan para ulama. Satu pendapat yang kita semua duk amal selama inilah, kita hanya basuh pada tempat yang keluar najis sahaja, kan? Kita tak basuh pada keseluruhan kemaluan. Manakala sebahagian yang lain kata yang perlu dibasuh adalah seluruh kemaluan. Ada pendapat ulama yang kata kena ke seluruh kemaluan. Tapi pendapat itu tidak kuat. Yang kuatnya ialah kita sekadar basuh pada tempat yang keluar najis sahaja. Baik. Kemudian apabila ada najis, ada satu soalan. Sebagai contoh, kita semayang. Bila kita semayang, rupa-rupanya dalam poket kita ni ada najis. Tisu kita buat dalam poket. Tisu tu kita buat lap darah kita. Maka apa hukum dia? Kan? Apa hukum dia? Kalau darah yang ditanggung itu pada urufnya kata sikit, kita ambil najis tadi ataupun tisu yang ada darah dan sebagainya, kita tunjuk dekat orang, semua kata sikit je, maka kita ikut pandangan orang ramai yang kata sikit. Azan dulu kah? Baik, sedang hadirin mukminin, kita akhiri dengan satu contoh yang ada dalam fiqh mazhab Syafi'i dalam bab menanggung najis. Ini sebagai satu ilmu untuk kita lah, iaitu apabila pakaian kita bersih, tempat kita bersih,
semua tu bersih, cuma kita menanggung najis kan? Kita menanggung najis, maksudnya macam mana? Iaitu pakaian kita itu yang menyentuh najis, maka sembahyang dia tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Ini disebut oleh Imam Asy-Syirazi dalam Muhazzab. Dia kata apa? Dia kata jikalau seseorang itu memakai pakaian yang bersih dan hujung pakaian dia itu terkena najis. Ini kita cerita fiqh mazhab Syafi'i. Contohnya satu orang tu dia pakai serban, kain serban atas kepala. Hujung kain serban dia tu masa dia sujud tu kena kat tepi dia tu ada najis, maka dalam keadaan itu tidak sah sembahyang dia, kerana dia dianggap menanggung najis kerana bersambung dengan najis tersebut. Itu fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Syarah Muhazzab, dia kata apa? Dia kata apa yang disebutkan oleh pengarang ini, iaitu Asy-Syirazi, dia kata merupakan sesuatu yang disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Sama ada hujung yang bersentuhan dengan najis itu bergerak dengan berdiri, duduk, rukuk dan sujudnya, ataupun tidak bergerak. Ujung pakaian kita tu kena najis, kita bergerak ke tak bergerak ke apa, semua tak kira. Dia kata inilah mazhab kami yang tidak ada khilaf padanya, yang tidak ada khilaf padanya. Maka dia kata tidak sah sembahyang seseorang itu jikalau ada najis pada badan atau tempat solatnya, atau menanggung najis pada dirinya. Cuma kita jangan melampau lah tuan-tuan dalam bab menanggung najis ni. Kadang-kadang orang kita ni dia ada overthinking, dia fikir jauh sangat. Saya ingat dulu, ni cerita dalam 20 tahun lepas, masa saya baru duk kuliah, duk ceramah. Ada kuliah di belah Kedah lah, saya sebut belah Kedah, dekat-dekat dengan Perlis juga. Duk kuliah situ tuan-tuan. Habis kuliah, biasalah orang ajak makan semua, dia orang duk cerita. Masjid tu duk bergaduh, anak Korea sama anak Korea bergaduh. Sebab isu dia ni, mikrofon hak pakai wire, hak kelip dekat tu imam. Jadi saya ingat lagi tuan-tuan, masa tu saya baru muda lagi, umur 20 lebih, belum 30. Tengok orang tua bergaduh, tutup guru bergaduh, kita pun pelik Pasal apa? Dia orang bahas tuan-tuan, mikrofon ni, wire ni, kita ikut dia pergi mana? Ikut dia pergi mana? Dia pergi masuk dalam dinding, pas dalam dinding dia pergi mana? Ikutlah, dia pergi tu sampai atas. Rupa-rupa dia pergi dekat loudspeaker tu, corong. Dia pergi kat loudspeaker. Dekat loudspeaker tu ada burung pergi berak. Maka dia kata tak sah semayang, tak sah semayang Jumaat. Ni cerita semayang Jumaat ni. Jadi yang kata tak sah ni siapa tuan-tuan? Tok Guru pondok di tempat tu lah, saya tak sebut nama masjid. Tok Guru pondok ni dia kerah anak-anak murid dia, budak-budak pondok ni bangun masa semayang Jumaat ni, bangun tinggal masjid tu. Sebab dia kata kita semayang tak sah. Sebab tu imam ni duk pakai. Yang pengurusi AJK masjid ni pula berpegang kepada pendapat yang macam kita sebut tadi. Agama ni tak pernah sampai tahap suruh kita ikut wire ni apa semua, pergi dalam dinding, pergi sampai atas ni ada taik burung, pergi cek atas ni ada taik burung ke tak. Tidak sampai tahap tu. Kalau macam mazhab Syafi'i, kalau duduk sebelah kita ni, ada kat sebelah tu kita nampak kena, yang tu okey lah. Tapi ni sampai atas loudspeaker tu nak kena picit tengok. Last kali bergaduh tuan-tuan. Saya kata kalau betul sekalipun ada perbahasan tu, benda furuk hak kecil sangat tuan-tuan, dia tak jadi benda yang besar dalam hukum agama, benda-benda yang macam tu. Jadi kita jangan sampai ke tahap itu. Memang agama suruh kita jaga kebersihan, jaga semayang kita elok-elok, buat bagi sah, jangan bagi batal. Tapi pada masa yang sama jangan overthinking, jangan duk fikir banyak sangat, jangan duk selidik korek benda yang tak diwajibkan kepada kita untuk kita korek, akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.